Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah kita bersua kembali dalam rancangan Diari Rawat Selepas ini. Setiap hari Rabu kami sentiasa menemani anda di saluran berita RTM, saluran TV1 dan juga melalui penseriman secara langsung melalui aplikasi RTM Klik serta di Facebook rasmi kami Berita RTM. Lain ini berjam celik kita sudah pun berada dalam bulan Ramadan, 7 Ramadan sekarang ini. Dan genap seminggu kita menjalani ibadah puasa dan dalam masa yang sama juga kita ingin memberi penekanan kepada anda kepentingan keselamatan makanan untuk mengelakkan kita keracunan makanan, khususnya untuk pengendali-pengendali makanan di luar sana dan juga bagaimana peranan pengguna dalam aspek pembelian ini. Jadi Ella ini sendiri di bahagian kecemasan ada tak mengendalikan kes-kes berkenaan keracunan makanan? Apa yang saya nampak dalam masa 1 minggu kita berpuasa ni, makin ramai pesakit datang dengan muntah, cerit-berit. Tetapi betul tu Menawar, saban tahun terdapat peningkatan dalam kes keracunan makanan terutamanya pada bulan Ramadan. Walaupun kebanyakannya mempunyai gejala-gejala ringan sahaja, tetapi terdapat juga yang memerlukan rawatan di hospital dan ada beberapa mereka yang memerlukan rawatan intensif di ICU. Dan sudah pasti perkara ini sangat penting untuk kami sampaikan kepada anda bagaimana kita boleh memainkan peranan sebagai peniaga, sebagai pengguna dan juga sebagai pengedar bahan-bahan mentah ini untuk kita memastikan keselamatan makanan khususnya dalam bulan Ramadan. Yalah, kita sedia maklum bazar-bazar Ramadan, bufet Ramadan cukup meriah di seluruh negara dan aspek itu akan kita berikan keutamaan. Tapi terlebih dahulu penonton, kami juga ingin berkongsi kepada anda apa yang telah dikongsikan di Facebook rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu berkenaan pengeluaran arahan tarik balik kepada semua produk berdaftar yang mengandungi polkodine, dan perkara ini berikutan pengambilan polkodine boleh menyebabkan risiko berlakunya reaksi alahan yang serius disebabkan ubat bius, dan tindakan pengguna dalam isu panggil ubat balik ubat yang mengandungi polkodine ini jika sedang mengambil ubat batuk atau sesama, semak label atau sisip bungkusan produk untuk memastikan sama ada terdapat polkodine dalam ubat yang diambil. Ya, betul tu. Tetapi sebelum kita bersama tetamu jemputan kita untuk topik pada malam ini mengenai keselamatan makanan pada bulan Ramadan, saksikan dahulu teaser yang telah disediakan. Baik penonton, itu tajuk perbincangan kita pada malam ini, keselamatan makanan pada bulan Ramadan. Jadi bolehlah kiranya kita nak kenalkan tetamu bersama kita di studio pada malam ini. Ya, bersama kita pada malam ini Encik Syamil Samad, Pegawai Teknologi Makanan dari Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan, Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan dan Putrajaya. Assalamualaikum, kita berjumpa lagi ya. Waalaikumsalam, Munawar dan Elaini. Apa khabar? Selamat puasa. Selamat puasa. Alhamdulillah. Jadi topik malam ini sangat penting untuk kita war-warkan kepada masyarakat di luar sana. Mungkin untuk permulaannya kita kongsikan kepada masyarakat mengapa pentingnya aspek keselamatan makanan ini perlu kita ketengahkan khususnya dalam bulan Ramadan ini, menilai kepada situasi semasa dan apa perkaitannya dengan aspek keracunan makanan. Bila Munawar dan Elaini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani diucapkan kepada semua penonton di DR pada hari ini. Sebenarnya Munawar dan Elaini, bulan puasa, bulan Ramadan ni kita sebenarnya berpuasa daripada subuh hinggalah ke maghrib. Tetapi sinonimnya bulan Ramadan ini adalah banyak pula makanan yang berlimpah ruah yang sebenarnya tidak ada pada bulan lain. Contohnya pada bulan Ramadan ini kita ada bazar Ramadan, kita ada buffet berbuka puasa di hotel-hotel dan juga pusat peranginan. Kita ada juga majlis berbuka puasa di masjid dan surau, dan kita juga ada pelbagai lagi contohnya demonstrasi ataupun membuat bubur lambuk di masjid-masjid dan lain-lain lah. Dan kita nampak limpahan makanan ini lebih daripada bulan-bulan lain. Tidak ada di bulan-bulan lain lah. Jadi kenapa kita nampak di sini supaya keselamatan makanan ini haruslah diutamakan lebih lagi pada bulan Ramadan, kerana untuk memastikan bahawa semua pengguna yang makan, yang berbuka puasa bebas daripada terkena sebarang keracunan makanan. Di sini saya nak jelaskanlah sedikit apakah definisi keselamatan makanan itu sendiri. Keselamatan makanan adalah apabila makanan itu bebas daripada sebarang punca pencemaran. Punca pencemaran ini contohnya
pencemaran biologi yang datangnya daripada mikroorganisma patogenik yang boleh mencemarkan makanan. Kalau mungkin Elaini dan juga Munawar tahu, banyak mikroorganisma patogenik ni seperti Bacillus cereus, Salmonella yang sangat popular, Staphylococcus aureus, Clostridium botulinum. Ini semua bakteria yang boleh mencemarkan makanan dan akhirnya membawa kepada keracunan makanan. Betul. Dan seterusnya pula adalah pencemaran fizikal. Fizikal ni kita boleh tengok dengan mata kasar lah. Bila bulan Ramadan ni kita ada kuih pelita, kita ada pulut panggang yang kadang-kadang pengabaian keselamatan makanan itu dibuat bila menggunakan dawai kokot untuk mengikat ataupun membungkus makanan tersebut. Ini haruslah dielakkan. Dan yang ketiga adalah pencemaran kimia. Pencemaran kimia ini boleh berlaku apabila sebuah makanan itu mungkin ditambah dengan bahan kimia secara semula jadi ataupun secara tiruan lah. Contohnya kalau secara tiruan tersebut mungkin contohnya asid borik ditambah pada mi. Seperti terdahulu ada kes seperti itu. Dan baru-baru ini kita boleh dikejutkan pada hari ini ada kes bahawa dua orang pasangan telah pun terkena keracunan makanan apabila memakan ikan buntal. Seperti yang kita sedia maklum, ikan buntal ni ada racun tetrodotoxin yang boleh menyerang saraf. Apabila ia menyerang saraf tu, dia boleh menyebabkan kelumpuhan serta-merta dan apabila ia menyerang kepada sistem pernafasan itu sendiri. Jadi ketiga-tiga pencemaran ini boleh menyebabkan keracunan makanan lah yang seharusnya kita dapat elak dengan pelbagai faktor yang boleh kita bincangkan sebentar lagi. Saya nak tarik perhatian jugalah Elaini dan juga Munawar. Kalau Elaini dan Munawar tahu, kita ada kes puding buih. Ingat? Tahun lepas. Bertahun-tahun puding buih itu muncul pada bulan Ramadan dan ada juga kes-kes keracunan makanan berlaku disebabkan oleh puding buih. Kalau Elaini dan juga Munawar tahu, kita boleh dapatkan kesimpulan bahawa puding buih itu adalah daripada telur itu sendiri yang mungkin bukan salah telur, bukan salah puding buih, tapi salah kepada pengendalian makanan itu sendiri yang mungkin tidak menggunakan telur dengan betul, membersihkan telur dengan betul, tidak dimasak dengan sempurna menyebabkan keracunan makanan berlaku. Jadi perkara-perkara seperti inilah yang sepatutnya kita dapat hindarkan kerana bulan Ramadan ini bulan yang mulia, kita mengejar bulan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah yang kita hendak capai, tetapi jangan ianya dicemarilah dengan keracunan makanan dan akhirnya mengganggulah ibadah yang kita lakukan sebenarnya. Ya, betul tu. Alright. Tetapi adakah setakat ni, adakah itu yang pertama dilaporkan atau notifikasi yang telah dinotifikasikan kepada KKM? Okey, setakat ni untuk keracunan makanan yang puding buih itu pada tahun lepas lah. Untuk tahun ni maksud saya. Tahun ini, setakat ni yang kita sedia maklum memang banyaklah notifikasi keracunan makanan yang berlaku. Jadi kita perlu analisa terlebih dahululah adakah ia disebabkan oleh daripada sumber berbuka puasa itu sendiri ataupun daripada sumber-sumber yang lain. Itu kita perlu analisis dahululah. Jadi setakat ini sebenarnya kalau mengikut aduan-aduan yang kita terima, sebenarnya saya sendiri di Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya sangat merangsangkan kita setakat ini belum lagi terima banyak aduan berkaitan dengan bazar Ramadan dan juga keracunan makanan. Aduan tu ada, memang sentiasa ada, tapi jumlahnya belum begitu banyak lagi lah. Okey, tadi Encik Syamil menyentuh berkenaan 3 pencemaran yang boleh berlaku. Pencemaran biologi, kimia dan juga pencemaran fizikal. Jadi kita memberi fokus kepada keracunan makanan dalam hal ini. Jadi bagaimana untuk kita memberikan pemahaman kepada masyarakat apakah antara gejala-gejala yang boleh dikaitkan dengan keracunan makanan ini? Okey. Tadi seperti tadi Elaini pun dah beritahu tadi sebenarnya kan keracunan makanan ini boleh terjadi apabila seseorang individu itu mengalami beberapa simptom lah. Simptomnya yang paling asas adalah seperti sakit perut, cerit-berit, loya dan muntah, demam dan kesejukan dan juga kalau ia berkaitan dengan allergic reaction ataupun alahan pada ikan ataupun seafood boleh terkena kegatalan rom-rom di pada badan. Jadi nasihat saya dan juga nasihat kepada semua penonton yang mungkin terkena keracunan makanan mendapat simptom-simptom seperti ini haruslah mendapat rawatan yang secepatnya lah di premis-premis kesihatan, di fasiliti-fasiliti kesihatan kerana pada bulan Ramadan ni kita tahu kita berpuasa pada siang hari, mungkin ada yang risau untuk berbuka puasa kerana terkena keracunan makanan, tapi ianya perlulah dapat diberikan nasihat oleh pihak hospital ataupun doktor yang merawatlah apakah yang perlu dilakukan. Sekiranya doktor yang merawat itu mengatakan perlu berbuka puasa, maka perlu berbuka puasa. Sebenarnya Munawar dan Elaini keracunan makanan ini boleh berlaku pada setengah orang tu daripada masa 2 hingga 72 jam. Mungkin kita makan pada hari ini, kita tak rasa apa-apa lagi kan. Dalam tersa 3 hari barulah kita rasa reaksi keracunan makanan tersebutlah, simptom-simptom tersebut berlaku pada kita. Ia bergantung juga kepada seseorang itu punya
punya ketahanan badan, umur dia berapa, adakah ia adalah seseorang yang kurang daya imun badan, kanak-kanak, ibu mengandung, itu semua perlu diambil faktor-faktor yang perlu diambil perhatian lah sekiranya apabila seseorang itu terkena keracunan makanan. Okey, bercakap berkenaan keracunan makanan ni, kita tidak mahu masyarakat di luar sana mengambil enteng terhadap aspek keracunan makanan ini. Jadi bagaimana kita boleh gambarkan kepada masyarakat bahawa keracunan makanan ini adalah satu aspek yang sangat serius, boleh membawa komplikasi kesihatan yang serius sehingga boleh membawa kematian. Tuan. Betul tu. Sebenarnya Munawar, mungkin kita boleh cakap setengah orang yang terkena keracunan makanan mendapat simptom yang sangat ringan seperti sakit perut, cerit-berit, dan ia boleh diselesaikan dalam masa beberapa hari atau beberapa tempoh lah. Tetapi jika kita lihat trend-trend semasa, kita lihat pada tahun yang sebelum ini ada isu-isu keracunan makanan, mati makan kenduri. Bila ada satu kampung tersebut membuat kenduri kahwin misalnya, ada isu pencemaran salmonella pada ayam telah menyebabkan beberapa orang dimasukkan ke hospital dan ada juga yang meninggal dunia. Dan juga puding buih itu sendiri pun ada yang sampai meninggal dunia lah selepas mendapat rawatan sekalipun. Jadi inilah yang kita perlu lihat ataupun kita perlu sebarkan kepada semua penonton, kepada semua rakyat Malaysia bahawa keracunan makanan bukan lagi satu penyakit yang boleh dibawa ringan ataupun dipandang enteng lah oleh mana-mana pihak. Jadi setiap langkah pencegahan, setiap langkah untuk mengelakkan keracunan makanan tersebut haruslah diambil perhatian serius oleh semua pihak, termasuklah pengendali makanan, pengguna itu sendiri, primis-primis makanan dan juga pihak berwajib lah terutamanya. Betul tu. Dan kebanyakan kita akan cakap pasal bulan Ramadan ialah mengenai jual bazar Ramadan, tetapi ada juga yang mendapat keracunan makanan daripada masak sendiri di rumah. So, Cik Syamil, boleh ceritakan macam mana cara pemilihan makanan yang selamat untuk mereka yang masak di rumah atau yang menyediakan makanan betul dijual? So, tanya lain ni boleh masak di rumah ke atau boleh di bazar Ramadan? Tengoklah, kalau tak kerja saya boleh. Tapi kalau balik kerja dah penat memang. Okey, betul tu. Kita ada dua perkara kita buatlah. Kita boleh di bazar Ramadan, kita nak memeriahkan bulan Ramadan ini dengan pergi ke bazar Ramadan. Tahun sekali sahaja bazar Ramadan ini ada. Dan ada juga yang masak di rumah kan. Ada juga keracunan makanan berlaku disebabkan oleh masak sendiri. Sebab tu saya nak terangkan di sini faktor-faktor yang boleh menyebabkan keracunan makanan juga boleh disebabkan oleh makanan disediakan di rumah, terutamanya pada bulan Ramadan. Pertama sekali, apabila makanan tersebut dimasak dengan tempoh yang sangat awal. Contohnya kita berpuasa pada hari ini, kita rasa bertenaga pada waktu pagi, kita dah siap-siap masak untuk berbuka puasa pada waktu sebelum tengah hari lagi. Jadi ia akan menyebabkan makanan tersebut telah tersimpan pada suhu bilik melebihi 4 jam. Itu boleh menyebabkan pembiakan bakteria lah. Dan apabila kita dah masak untuk berbuka puasa, kita akan fikir kita masak sekali lah untuk sahur. Betul. Kan? Dan selalunya kita tak nak simpan dalam peti sejuk. Mungkin kita nak mengekalkan dia punya kesegaran dan lain-lain. Dan menyebabkan makanan tersebut telah tersimpan lama di suhu bilik melebihi 4 jam dan telah menyebabkan banyaknya bakteria telah pun membiak dalam makanan tersebut. Jadi perkara-perkara inilah yang perlu dielakkanlah. Jadi saranan saya kepada semua masyarakat Malaysia, semua penonton-penonton hari ini, pastikan sekiranya anda memasak di rumah, masak lebih awal, pastikan ianya disimpan terlebih dahulu dalam peti sejuk dingin, 0 hingga 4 degree Celsius. Kemudian bila hendak dimakan, panaskan semula. Sekiranya hendak menyimpan makanan pada tempoh yang lama, hari ini Isnin masak, kita nak makan sampai hari Rabu sebab kita nak elakkan daripada penat memasak pada hari-hari biasa, pastikan ia dipanaskan dan pastikan ia dibuang selepas 3 hari. Di dalam peti sejuk lah. Jangan simpan lama-lama dalam peti sejuk. Jadi kalau nak simpan dalam peti sejuk, maksimumnya ialah 3 hari. 3 hari. Tapi kalau nak simpan di luar, dalam 4 jam maksimum. Okey. Satu informasi yang sangat penting ni. Satu perkara lagi, pencemaran silang yang mungkin boleh berlaku ialah kalau dekat rumah tu mungkin pakai pisau yang sama untuk potong sayur, potong ikan, potong ayam dan juga papan pemotong juga boleh menyebabkan pencemaran silang yang berlaku. Mungkin itu yang boleh kita berikan pencerahan kepada penonton juga. Ya, betul. Sebenarnya kalau di premis-premis restoran, kami selalu membuat pemeriksaan, membuat pemantauan. Kita akan beri nasihat kepada premis-premis makanan tersebut sekiranya ada penggunaan peralatan ini harus diasingkan. Peralatan untuk bahan mentah, peralatan untuk bahan yang sudah dimasak, peralatan untuk yang lain-lain harus diasingkanlah dengan sebaik yang mungkin. Termasuk di rumah sebenarnya. Di rumah ni kita rasa kita yang menggunakannya, kita tahu apa yang kita gunakan dan mungkin kita ada papan pemotong yang diwarisi sejak zaman berzaman turun-temurun, kita tak nak buang pun papan pemotong tu. Jadi nasihat saya, sekiranya ada papan pemotong yang masih lagi tidak boleh digunakan
digunakan lagi. Seharusnya ia haruslah dibuang ataupun disimpanlah di tempat mana-mana yang sesuai. Dan pastikan ianya diasingkan. Contohnya papan pemotong untuk ayam, kita ambil papan pemotong berwarna merah. Kan? Yang sayur kita gunakan papan pemotong berwarna hijau. Kalau roti ke ataupun makanan yang sudah dimasak, kita gunakan papan pemotong berwarna coklat. Contohnya lah. Jadi kita tak akan menyebarkan, contohnya kalau ayam ada salmonella, kita tak sebarkan salmonella itu kepada pula sayur yang mungkin ada bakteria lain kerana belum dibasuh lagi lah. Dan roti yang belum ada bakteria pun kerana ianya terus dimakan, mungkin tercemar dengan salmonella pula. Yang kita pun tak fikir ianya boleh berlaku sebabkan oleh pencemaran silang. Pencemaran silang ni adalah salah satu faktor yang sangat tinggilah apabila kita membuat penyiasatan sekiranya berlaku keracunan makanan. Kita dapati punca utama berlakunya keracunan makanan adalah kerana pencemaran silang. Termasuk daripada tangan pengendali, daripada pisau yang digunakan, papan pemotong, mungkin juga daripada meja sendiri kan. Berbagai lagi. Betul. Itulah yang harus dielakkan. Baik, itu sebagai mukadimah lah untuk perbincangan kita malam ini. Mukadimah yang panjang sebenarnya. Banyak informasi penting yang kita pelajari bersama pada malam ini. Selepas ini kita nak tunjukkan kepada penonton demonstrasi keselamatan makanan khususnya dalam bulan Ramadan. Tapi terlebih dahulu kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama kami dalam Diari Rawat. Saya rasa ini bagus. Ini adalah satu usaha kerajaan yang patut kita hargai dan kita banggakanlah bagi membantu rakyat kita yang agak susah sekarang. So ini agak economical untuk customer kita lah. Untuk saya rasa kita kena support lah sebab pada masa sekarang ni kan dengan ekonomi yang tak menentu, jadi program macam ni dapat mengurangkan beban. Bagi saya benda ni patut digalakkan sebab dia boleh membantu banyak lagi golongan yang yang tak berkemampuan lah, ataupun orang-orang yang macam maksudnya lagi memerlukan macam ni. Sebab dia satu set balance sangat, ada air, ada nasi, ada lauk dengan sayur sekali. Electrical and Electronic (ENE) dan Aero Angkasa. Kerajaan bercadang untuk melanjutkan galakan cukai kepada syarikat penghilangan yang memindahkan operasi ke Malaysia dengan kadar cukai 15% kepada SISUD sehingga 2024. Melanjutkan insentif cukai pendapatan serta allowance cukai pelaburan sehingga 31 Disember 2025 dalam bidang Aero Angkasa bagi menggalakkan pengembangan kapasiti syarikat sedia ada dan menarik pelaburan daripada syarikat baru. Assalamualaikum Ji. Waalaikumsalam. Kami datang ni nak buat pemantauan aktiviti pemeriksaan pembiakan Jamuan Aedes. Saya lakukan setiap minggu. Akan periksa di dalam dan di luar rumah. Ini semua sebab saya hadir latihan cari dan musnah yang Kombi anjurkan. Nampaknya Haji dah amalkan dan menjadi kebiasaan. Seperti kita tahu, kita ada suatu rencana untuk membuat beberapa anjakan besar dalam Tibet. Apabila saya ada pertemuan dengan Khazanah, beberapa badan-badan kerajaan itu diminta ambil alih institusi Tibet yang ada. Kita ada lebih kurang 500 Tibet di seluruh negara dalam beberapa kategori. Kita belanja untuk satu tahun 6.7 bilion ringgit untuk latihan Tibet. Tetapi kita merasakan perlu swasta ambil alih. Maknanya meminta syarikat termasuk Petronas, Taikom, Tenaga semua ini ambil alih dan bagi latihan untuk memenuhi keperluan. Dan saya fikir ini cadangan yang munsabah dan boleh menghasilkan produk pelatih yang lebih berkualiti.
Baik, penonton, kembali bersama kami dalam rancangan Diari Rawat. Seperti yang saya janjikan kepada anda, kita akan melakukan dan melaksanakan demonstrasi berkenaan keselamatan makanan khususnya pada bulan Ramadan. Pada ketika ini, saya bersama dengan Siti Fatimah Uyub yang merupakan pegawai teknologi makanan daripada Pejabat Kesihatan Titi Wangsa. Assalamualaikum, selamat bulan Ramadan. Waalaikumsalam. Munawar. Okey, baik. Cukup meriah di hadapan kita sekarang ini. Kita seolah-olah berempat pada hari ini. Ya, betul. Tapi sebenarnya berdua saja. Okey. Mungkin untuk permulaannya, kalau kita boleh saksikan di sebelah saya sekarang ini, tiru macam saya. Jadi mungkin puan boleh berikan penerangan kepada masyarakat bagaimana untuk kita menjadi pengendali makanan yang baik. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, di sini saya mengambil kesempatan untuk berkongsi bersama-sama dengan penonton di rumah antara kriteria-kriteria pengendali makanan yang baik yang mana kita perlu lihat sebelum kita membeli makanan ataupun memilih makanan untuk dibeli. Okey, ini adalah antara kriteria yang baik iaitu pengendali makanan. Kita tengok kepada wanita. Bagi pengendali makanan wanita yang bertudung, ianya perlu dipastikan sebenarnya tudung yang dipakai itu tidak menyumbang sebarang pencemaran fizikal seperti contohnya tudung yang bermanik, berbatu, itu sebaik-baiknya perlu dielakkan. Okey, seterusnya pengendali makanan termasuk juga kepada lelaki maupun perempuan perlu memakai apron yang mana apron itu perlu dipakai daripada paras dada sehinggalah ke aras lutut supaya ia dapat mengelakkan pencemaran silang berlaku antara pengendali itu sendiri dengan produk makanan yang dijual ataupun dimasak. Okey. Seterusnya kita tengok juga kepada pengendali lelaki dan perempuan ini juga adalah kewajipan mereka yang sebenarnya untuk tidak memakai sebarang aksesori seperti cincin, gelang dan jam di mana sebenarnya aksesori ini sebenarnya boleh menyumbang kepada pencemaran fizikal dan juga mikrobiologi sebenarnya. Sekiranya pengendali itu tidak mencuci tangan dengan bersih selepas keluar tandas, selepas memegang bahan-bahan makanan yang kotor, kat situ nanti ada kuman-kuman yang mungkin terselit ataupun tertinggal pada celahan jari dan juga cincin. Kat situ akan menyebabkan berlakunya pencemaran silang kepada makanan yang sedang kita sediakan. Okey. Selain daripada itu kita tengok kalau pengendali lelaki pula, okey, cuma sekali saya nak tanya Munawar, kalau pengendali itu botak, perlu tak memakai penutup kepala? Mungkin tak perlu. Sebab tak ada rambut ataupun perlu sebenarnya kalau bergantung kepada kursus pengendalian makanan perlu sebenarnya kan? Ya, perlu sebenarnya tidak kira sama ada kita ada rambut ataupun botak, perlu menjadi satu kewajipan untuk memakai penutup kepala sebabnya selain daripada rambut ya betul sebab dekat dasar kepala kita ni mungkin ada benda asing yang mungkin boleh jatuh semasa kita memproses makanan tu. Okey, pengendali juga bagi kedua-duanya sama ada lelaki maupun perempuan wajib memakai kasut yang bertutup sebab apabila kalau kita pakai slipper kalau berlakunya kecederaan di dapur akan berlaku nanah, akan berlaku darah kat situ akan menjadi penyumbang kepada pencemaran mikrobiologi. Okey, itu kriteria-kriteria penting untuk pengendali makanan lah. Dan juga kalau kita lihat di bazar-bazar Ramadan kan ramai pengendali makanan di luar sana yang menggunakan sarung tangan dan ada juga persoalan daripada masyarakat. Adakah perlu kita menggunakan sarung tangan plastik ataupun sekarang ini kita lihat ramai yang menggunakan sarung tangan jenis latex? Okey, berkenaan isu itu Okey, sekarang ni yang penting apabila kita menggunakan sarung tangan atau apa-apa peralatan kita kena pastikan peralatan sarung tangan kita guna itu adalah kita panggil kita panggil yang boleh digunakan lah yang sesuai digunakan untuk produk makanan. Memang disediakan khusus boleh digunakan untuk penyediaan makanan. Okey, bagi penggunaan plastik kalau kita pakai untuk serve makanan, untuk mengambil makanan itu memang bersesuaian lah. Tapi sekiranya kita nak pakai glove yang latex tu, kita kena pastikan bahagian dalam dia tu tidak mempunyai powder. Sebab powder tu kita risau akan menjadi kepada pencemaran kimia nanti. Okey, satu perkara lagi berkenaan dengan pengendali makanan ini. Difahamkan wajib untuk mereka mengambil suntikan typhoid dan juga memasuki kursus pengendalian makanan yang diluluskan ataupun disiarkan oleh KKM. Okey, betul tu Munawar. Okey, semua pengendali makanan sebelum dia nak mengendalikan makanan tu dia wajib mengambil kedua-dua ni pergi kursus latihan pengendali makanan yang mana keperluan dia adalah minimum 3 jam. Okey, lepas tu perlu juga mendapatkan suntikan anti typhoid. Ini kita nak mengelakkan daripada
berlakunya penyakit bawaan akan berlaku penyakit bawaan makanan seterusnya. Okey, itu berkenaan pengendali makanan lah yang selamat, panduan seperti mana yang telah digariskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan juga kalau kita tengok di hadapan kita ini, kita nak tengok di sebelah sana terlebih dahulu. Apa antara do and don'ts, apa yang boleh dan juga tidak boleh untuk pembungkusan makanan khususnya di bazar-bazar Ramadan? Ya. Okey, kita fokus kepada yang ini ya. Saya angkat boleh Okey. Okey, kalau kita tengok pada ini, makanan dalam ini, makanan ini bersentuhan secara terus dengan surat khabar. Surat khabar ni dia boleh menjadi salah satu punca pencemaran kimia sebab dia ada karbon kan. So kat situ dia akan menyebabkan karbon tadi berpindah migrate kepada kita punya produk makanan. Seterusnya apabila kita makan, dia akan menyebabkan bahan-bahan kimia itu secara tak langsung masuk ke dalam kita punya perut Okey. Seterusnya kalau kita tengok kat sini Okay. Kalau tadi bercampur dengan surat khabar, yang ini pula yang ini kita tengok semua lauk dalam satu bekas. Semua dalam satu bekas. So dekat sini kita nampak sebenarnya risiko berlaku pencemaran silang adalah sangat tinggi. Di mana bila kita tengok kat sini, dia ada nasi, dia ada ayam, dia ada kobis dan juga dia ada sos. Okey, daripada banyak-banyak ni Munawar ayam ini adalah makanan yang sangat berisiko sebenarnya. Okey, biasanya ayam ni kita akan kaitkan dengan bakteria salmonella yang mana sekiranya pengendalian daripada bahan mentah sehingga proses memasak yang tidak mencukupi, dia akan boleh menyebabkan load salmonella itu tinggi dan apabila dimakan oleh golongan-golongan yang kita kata berisiko, terutamanya seperti kanak-kanak, orang tua, ibu mengandung, itu akan lebih menyebabkan risiko untuk berlaku keracunan makanan itu lebih tinggi. Tapi bekas makanan seumpama inilah yang sering kali kita nampak di bazar-bazar Ramadan. Mungkin bagi pengusaha-pengusaha ini adalah lebih menjimatkan masa mereka sebenarnya dan juga mengurangkan kos. Okey, bagaimana pula dengan yang ini? Yang ini pastinya lebih selamat sebab kita dapat saksikan pengasingan makanan di situ. Ya, betul. Kat sini kita nampak risiko untuk berlakunya pencemaran silang antara satu sama lain adalah sangat rendah apabila kita membezakan kompartmen-kompartmen untuk nasi, ayam dan juga sayur-sayur tu di ruangan yang berbeza. Okey, itu berkenaan pembungkusan makanan. Bagaimana pula dari sudut pempameran bahan makanan di bazar-bazar Ramadan? Sebab kita sedia maklum kadang-kadang makanan-makanan yang dibungkus ini kadang dibiarkan terbuka. Jadi bagaimana risiko untuk pencemaran berlaku dalam hal ini? Okey, sebenarnya kami menyarankan setiap makanan yang dipamerkan itu perlulah bertutup supaya kita nak elakkan daripada sebarang pencemaran sama ada mikrobiologi, fizikal daripada habuk-habuk kan daripada berlaku. Namun sayangnya memang itulah yang hakikat yang kita terima sekarang ni apabila kita ke bazar semuanya memang dibuka bagi memudahkan pelanggan-pelanggan tadi membeli. Tapi secara generalnya kat situ akan meningkatkan risiko makanan itu lebih terdedah dan lebih mudah untuk rosaklah. Okey, seterusnya kita nak kongsikan kepada anda demonstrasi di hadapan saya ini warna-warni. Pasti penonton pun tertanya, apa yang warna-warni sebenarnya ni? Bahan pewarna ke? Ya, apa kaitannya bahan pewarna dengan makanan yang dibawa? Okey, biasanya makanan-makanan ni ada makanan-makanan kita membenarkan penggunaan bahan pewarna diletakkan di dalam makanan, tetapi kita kena pastikan bahan-bahan pewarna yang digunakan itu adalah yang disenaraikan dalam Peraturan-Peraturan Makanan 1985 dan selain daripada yang disenaraikan di dalam kitab peraturan tidak dibenarkan sama sekali Munawar. Okey, sebab ada pengusaha dia akan menghasilkan makanan itu mungkin menggunakan natural colouring seperti air daun pandan untuk menghasilkan seperti kuih seri muka kan. Okey, tetapi ada demand daripada customer ni dia lebih suka kepada colour yang lebih terang. Di situ menyebabkan pengusaha-pengusaha ni tadi menambah colouring, artificial colouring. Okay, tiada masalah tetapi kena pastikanlah colour yang dibeli dan digunakan itu adalah yang tersenarai dalam kita punya Peraturan-Peraturan Makanan 1985. Sebagai contoh kuih muih di hadapan kita sekarang inilah ada yang berwarna-warni seumpama ini, so pasti tujuannya untuk menarik minat pembeli di luar sana. Tapi kena berhati-hati jugalah menggunakan pewarna yang dibenarkan saja. Okey, selain itu juga dalam bulan Ramadan ini kadang-kadang kita bukan saja membeli makanan-makanan yang dijual di bazar Ramadan, malah juga ada makanan-makanan di dalam tin ini. Yalah, kadang-kadang nak sahur ni nak cepat kita makan makanan dalam tin, tapi perlu juga kita berikan perhatian dan juga pemahaman kepada anda apa antara tips pemilihan makanan dalam tin yang baik.
Okey, kat sini kita boleh tengok terdapat 3 jenis tin yang keadaan fizikalnya berbeza-beza. Saya pergi kepada tin yang pertama. Kat sini dia menggelembung. Okey, tin yang menggelembung ni adalah tidak dibenarkan sama sekali sebenarnya untuk kita membeli dan menggunakannya sebab sebenarnya telah berlaku tindak balas kimia di dalam tin ni. Biasanya makanan-makanan yang menyebabkan tin menggelembung ni adalah makanan yang mengandungi asid. Apabila asid itu bertindak balas dengan logam pada pembungkus ni sendiri, dia akan menghasilkan gas hidrogen dan seterusnya menyebabkan pembungkusan itu sendiri menggelembung. Okey, seterusnya akhirnya akan menyebabkan makanan di dalamnya itu tidak elok untuk dimakan. Seterusnya kalau kita boleh tengok tin di sebelah ini dia kemek sikit. Boleh ke tak kita nak makan tin makanan di dalam tin yang kemek ni? Sebenarnya pun tidak boleh. Sebabnya bila kita tengok bila dia ada kemek, dia akan ada ruangan udara di mana udara boleh masuk bersama-sama dengan kuman bertindak balas dengan kita punya makanan di dalam tin dan mengeluarkan gas dan menyebabkan makanan tadi rosak juga. Okey, selain itu yang ni paling ketara lah. Tin yang berkarat. Bagaimana implikasinya kepada keselamatan makanan dalam hal ini? Okey, apabila kita kata karat, dia lebih kepada pencemaran kimia. Okey, pencemaran kimia ada masa dia akan menyebabkan dia punya simptom tu, gejala tu keluar lebih cepat. Dan ada kalanya dia akan accumulate dalam badan dan akan menunjukkan kesan yang agak panjang. Tapi benda-benda ini sebenarnya adalah salah satu segi pencemaran yang akan menyebabkan risiko kepada kesihatan juga. Okey, itu pemahaman kita berkenaan dengan pemilihan makanan dalam tin. Dan sekarang ini kita nak kongsikan juga bagaimana tadi Encik Syamil ada sentuh berkenaan penggunaan dawai kokot dalam kuih muih, dalam pembungkusan makanan. Jadi bagaimana kita boleh memberikan penekanan bahayanya, risiko keselamatan makanan penggunaan dawai kokot ini? Okey, penggunaan dawai kokot, pencemaran fizikal memang kita tak nampak kesan dia pergi kepada cirit-birit, muntah tu semua dia tak ada. Tapi dia akan menyebabkan kepada kecederaan. Kita tak nak berlaku kecederaan apabila kita makan, okey, tekak kita sakit, lepas tu akan mengganggu kita punya, ni bulan Ramadan kan, bulan dengan beribadah, kita tak nak mengganggu ibadat-ibadat kita nanti. Seterusnya juga kita risau dawai kokot tu saiz dia kecil. Apabila kanak-kanak ataupun mungkin golongan kanak-kanak yang mungkin tak berapa memahami benda tu dan makan dan seterusnya menyebabkan kecederaan kepada mereka lah. Okey, kita nak teruskan kepada bakteria-bakteria pencemar makanan yang boleh kita kongsikan kepada anda. Banyak sebenarnya bakteria di hadapan ni. Okey, mungkin boleh kita mulakan di hujung sana. Okey, kalau kita tengok di sini adalah kita panggil total plate count. Okey, ini digambarkan apabila ada rambut yang jatuh ke dalam makanan. Bila diambil dan untuk dianalisis, kita boleh nampak sebenarnya pada rambut tu terdapat pelbagai jenis kuman. Ini yang kita kata tadi, kepentingan pengendali makanan untuk memakai PPE yang lengkap. Seterusnya bila kita tengok batuk, apabila pengendali makanan dia batuk tidak dalam keadaan yang tidak sihat ni, dia akan menyumbangkan juga kuman-kuman ataupun akan memberikan kuman-kuman tadi masuk ke dalam kita punya produk makanan yang dihasilkan. Okey, seterusnya tangan kotor. Ini memang sangat banyak kita jumpa sekiranya pencucian tangan yang tak efisien bila kita buat swab pada tapak tangan pengendali tadi, hantar analisis dan kita boleh nampak pelbagai jenis kuman yang akan ada. Mungkin kuman-kuman itu yang akan menyebabkan berlakunya keracunan makanan. Tapi ada juga yang membasuh, mencuci tangan menggunakan air sahaja. Adakah ini benar-benar berkesan? Memang tidak berkesan. Dia sepatutnya kena dengan sabun, seterusnya alihkan semula air, kita lap dan kita pakai sanitizer. Adalah itu langkah yang paling baiklah. Itu amalan yang terbaik lah. Okay, seterusnya kita tengok kepada Escherichia coli. Biasanya kita kenali sebagai E. coli. Okey, E. coli ini biasa kita boleh temui pada najis. Okey, sekiranya pengendali makanan ni tadi dia masuk ke tandas, dia makan cincin, keluar tidak mencuci tangan. Dia membawa bersama-sama kemungkinan E. coli daripada tandas tu dan meneruskan perjuangan memasak tadi tu. Seterusnya kita tengok pada salmonella. Okay, salmonella ni yang biasa dikaitkan dengan ayam, telur. Sekiranya pengendalian daripada bahan mentah itu sehingga proses memasak yang tidak mencukupi, salmonella ini boleh kekal ada dalam produk makanan itu. Seterusnya? Seterusnya Vibrio cholera. Ini pun antara yang boleh menyumbang keracunan makanan tapi kuranglah, kita nampak kurang sikit Vibrio cholera. Yang lebih kerap adalah Staphylococcus aureus. Okey, dekat mana kita boleh jumpa Staphylococcus aureus ni? Kebiasaannya kita boleh jumpa pada diri pengendali yang tidak bersih.
Okey, apabila dia tak menjaga kebersihan, apabila ada nanah, apabila ada kudir-kudir pada muka atau tapak tangan, semua kat situ akan menyebabkan kehadiran Staphylococcus aureus tadi. Seterusnya, Vibrio parahermeticus lebih kepada produk-produk yang seafood. Dan juga akhir sekali adalah Bacillus cereus kita boleh temui dalam makanan seperti nasi goreng, sambal yang tidak dimasak dengan sempurna. Okey, itu antara pemahaman awal kita khususnya berkenaan dengan demonstrasi-demonstrasi penting khususnya berkenaan dengan aspek pengendalian makanan, keselamatan makanan khususnya dalam bulan Ramadan ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Siti Fatimah Wio, pegawai teknologi makanan. Banyak yang kita belajar pada malam ini termasuk saya sendiri, dan sudah pasti sekarang ini kita nak saksikan resepi sihat bagaimana pengendalian ayam yang selamat. Jom kita saksikan. Tip pengendalian ayam yang selamat. Tip yang pertama, pemilihan daging ayam. Pilih daging ayam yang nampak segar, kulit berwarna cerah, isi pejal dan anjal. Jangan pilih ayam yang kelihatan lebam, berwarna kehijauan, isi lembik atau lendir dan berbau busuk. Tip yang kedua, proses membersihkan ayam. Potong ikut saiz yang dikehendaki. Cuci dan bersihkan dengan air bersih. Dan letakkan ayam ke dalam bekas yang bersih. Tip yang ketiga, penyimpanan daging ayam. Simpan ke dalam bekas yang tertutup, tutup bekas dengan rapat. Dan masukkan bekas tersebut ke dalam peti sejuk beku. Tip yang keempat, penyah bekuan. Daging ayam beku diletakkan di dalam peti sejuk dingin ke dalam gelombang ketuhar di bawah air yang mengalir. Tip kelima, proses memasak ayam. Daging ayam digoreng di dalam minyak yang mendidih. Daging ayam goreng dipotong untuk memastikan isi ayam tersebut masak sepenuhnya. Daging ayam yang masih merah dimasukkan semula ke dalam kuali untuk dimasak sepenuhnya. Pastikan masakan ayam yang berkuah dimasak sehingga mendidih. Periksa isi ayam dan teruskan memasak jika ianya masih mentah. Tip ke-6, penghidangan. Makanan yang dihidang tidak boleh melebihi 4 jam pada suhu bilik. Tutup hidangan dengan penutup untuk elakkan pencemaran daripada makhluk perosak. Ayam selamat, jiwa selamat. Apa dia wang KWSP? Kumpulan wang untuk disimpan untuk masa depan. Setelah bersara, itu prinsip dia. Bila COVID-19 berlaku dan keputusan kerajaan begitu, PKP paling panjang di dunia, orang tak ada kerja, tak ada nak makan, saya di antara orang yang mendesak supaya dikeluarkan KWSP. Sebab dia dah tak ada wang. Dia tak ada kerja. Jadi kita keluarkan walaupun itu bercanggah dengan maksud KWSP yang awal. Sekarang keadaan sudah terbuka. Yang tak ada kerja dulu 80-90% sudah bekerja. Ini prinsipnya kena jelas dulu. Kalau kita buka, dia ada kesan kepada dana pelaburan negara.
Dan orang yang menyimpan sedikit itu, dividen dia akan kurang. Dia pencen anak isteri dia nak makan apa. Sebab itu saya ambil keputusan bagi RM500 seorang supaya tabung dia naik sikit. Wahana ekonomi kami cerakinkan. Perkembangan komoditi juga perniagaan. Agenda rakyat, analisis pasaran dan kewangan. Paparan teknologi terkini dan inovasi tempatan. Semua ini kami bawakan dari perspektif ekonomi kerajaan perpaduan. Hanya di BIS Malaysia, progresif dan mampan. Kecemasan, boleh saya bantu? Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langkah gajah kot. Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam. PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over. MERS 999. Gunakan dengan berhemah. Bijak labur hidup makmur. Semua mahu kaya, tapi jangan salah langkahnya. Jika terpedaya, hidup sengsara. Macam-macam sim yang ada, mesti faham ada gelabur. Lesen SC pastikan ada, silap labur, duit lebur. Ingin tahu produk sah yang ada, laman web Investmart jawapannya. Pesanan ini dibawakan oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Baik, selamat kembali kepada program Diary Rawat bersama saya, Dr. Ireni dan Munawar. Kepada yang baru menonton kami, topik kita pada hari ini adalah mengenai keselamatan makanan di bulan Ramadan. Dan tadi kita telah melihat demonstrasi makanan dan juga cara pengendalian ayam. Banyak saya belajar pada hari ini. Bersama kita tetamu kita hari ini, Encik Syamil, Encik Syamil Samad, Pegawai Teknologi Makanan. So, baik Encik Syamil. Seperti biasalah bulan Ramadan kan. Yang paling best ialah bazar Ramadan. Semua orang nak pergi ke bazar Ramadan. Apakah macam cakap Encik Syamil punya nasihat kepada mereka yang berniaga makanan, cara-cara untuk mengendali makanan supaya makanan itu selamat daripada memberi keracunan kepada para pembeli? Okey, Elaine dan Munawar, sebenarnya bazar Ramadan ni memang sangat special lah, istimewa kerana ada pada bulan Ramadan sahaja, dan semua pengusaha-pengusaha bazar Ramadan pun dah tertunggu-tunggu daripada bulan sebelum Ramadan lagi, bulan Syakban, Rejab pun dia dah tahu dah akan ada bulan Ramadan, bazar Ramadan tu nanti. So pemilihan booth ataupun pemilihan gerai pun telah dilaksanakan. Sebenarnya sekiranya di wilayah Sekolah Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, kita sebenarnya bekerjasama eratlah dengan pihak berkuasa tempatan seperti di BKL dan juga Pembedanan Putrajaya. Sebenarnya apabila seseorang pengusaha bazar Ramadan itu hendak berniaga di bazar Ramadan, mereka sepatutnya perlulah mendapat dahulu suntikan anti-typhoid daripada mana-mana fasiliti kesihatan. Kemudian mereka juga perlu mendapatkan ataupun menghadiri latihan pengendali makanan yang ditawarkan oleh mana-mana sekolah latihan pengendali makanan. Itu yang pertama yang wajib dilaksanakanlah. Kemudian saya nak terangkan di sinilah, saya nak war-warkan di sini juga untuk Kementerian Kesihatan Malaysia, kita ada satu budaya yang kita baru lancarkan sebenarnya dalam 2 tahun lepas, iaitu budaya 3M. Budaya 3M ni adalah yang pertama sekali, M yang pertama adalah mengamalkan masak, MASAK. M yang kedua pula adalah melihat MBC, nanti saya akan terangkan lagi lah. Dan yang ketiga adalah melaksanakan ke diri. Kita pergi kepada M yang pertama, itu mengamalkan masak. MASAK itulah akronim untuk 5 perkara yang harus diambil beratlah oleh semua peniaga di bazar Ramadan atau di mana-mana sahaja. M yang pertama adalah dengan masak makanan tersebut dengan sempurna. Sekiranya makan makanan yang bersop ataupun seperti asam pedas yang ada kuah, pastikan semuanya dimasak sehingga
sehinggalah mendidih. Kalau masak telur sekalipun haruslah dimasak dengan sempurna lah, bukan telur separuh masak dan juga yang lain-lain lah. Yang kedua adalah A adalah asingkan peralatan. Tadilah kita sebut tadi kena asingkanlah peralatan yang untuk peralatan pemotong tu, pisau dan lain-lain tu harus diasingkanlah, yang untuk bahan mentah yang untuk dah dimasak untuk yang dimasak. S pula adalah simpan dengan betul. Kita kena pastikan apabila kita ada bahan mentah yang perlu disimpan pada suhu sejuk buku ialah perlu di bawah negatif 18 degree Celsius. Sekali disimpan pada kuantiti yang banyaklah. Kalau perlu simpan pada suhu sejuk dingin, perlulah 0 hingga 4 degree Celsius. Dan kena pastikan semua bahan yang telah disiap dimasak tidak boleh disimpan pada suhu bilik melebihi 4 jam ataupun pada suhu zon bahaya 5 hingga 63 degree Celsius. Itu 3 perkara yang sebenarnya perlu diperhatikan oleh semua pengusaha bazar Ramadan lah, khususnya. Dan kemudian S adalah simpan dengan betul lah. Tadi saya kata simpan dengan betul. Kemudian air dan juga bahan mentah yang bersih. Kalau Munawar dan juga Elaine boleh saya maklumkan di sini, untuk air dan juga ais, sepatutnya untuk bazar Ramadan kita tahu, kita tengok hari-hari kita nak beli air itu penuh dengan ais. Itulah yang menarik perhatian kita sebenarnya. Dan saya nak ingatkan kepada semua pengusaha bazar Ramadan untuk membeli ais daripada kilang yang mempunyai lesen daripada pihak KKM sahaja. Semua kilang yang menghasilkan ais haruslah mendapatkan pelesenan daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Sekiranya menggunakan air dalam air minuman berbungkus seperti air dalam botol tersebut, haruslah mendapatkan air tersebut daripada juga pengeluar yang telah mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Itu sangat penting untuk mengelakkan kita daripada mengambil ais daripada tempat yang tidak ketahui punca utamanya. Yang terakhir adalah kebersihan diri. Semua pengusaha bazar Ramadan hendaklah mengamalkan kebersihan diri yang sempurnalah. Pakai pakaian pelindung diri dengan betul, penutup kepala, sekiranya perlu penutup mulut, apron yang menutupi sehingga ke bahagian lutut lah, bukan apron yang separuh saja, untuk mengelakkan daripada berlaku pencemaran silang daripada baju sendiri kepada makanan. Kemudian perlu pakai kasut lah untuk mengelakkan daripada sebarang kecederaan. Itulah yang perlu dilihat ataupun diamalkan oleh semua pengusaha bazar Ramadan. Di sini saya nak sentuh juga sebenarnya sekiranya untuk itu untuk pengusaha bazar Ramadan, tetapi untuk pengunjung pengunjung ataupun untuk orang awam sebenarnya di KKM sendiri kita ada menawarkan pelbagai persijilan. Tadi saya sebut tentang yang kedua tadi, M kedua iaitu melihat ataupun memilih MDC. M itulah mesti ataupun persijilan makanan selamat tanggungjawab industri ataupun mestilah. Jadi kalau Munawar dan juga Elaine ini tengok produk makanan kan yang dalam pembungkusan di kedai-kedai makan, di pasaraya di mana-mana kedai lah, tengok label tersebut ada logo mesti. Kalau logo mesti ia telah pun dipantau dan diperiksa oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Yang kedua adalah B adalah best, pengiktirafan bersih, selamat dan sihat. Kalau Elaine dan juga Munawar nak pergi ke premis-premis kedai makan, hotel dan lain-lain ke kan, nak berbuka puasa, pilihlah premis yang ada pengiktirafan bersih, selamat dan sihat. Dan saya sarankan jugalah untuk yang terakhir C, catering kepada mana-mana pengusaha bazar Ramadan ataupun pengusaha catering yang membuat makanan pada kuantiti yang besar, bolehlah mohon dengan pihak KKM sendiri persijilan Trust My Catering. Ini untuk memberi keyakinan lah kepada pengusaha ataupun kepada pengguna bahawa setiap apa yang kita laksanakan itu telah pun mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak KKM itu sendiri. Yang terakhir sekali adalah M, yang terakhir adalah melaksanakan kendiri. Ini yang paling penting sebenarnya, yang selalu diabaikan oleh semua pengusaha-pengusaha bazar Ramadan lah, iaitu kita kena cek diri kita sendirilah dan kita rekodkan sebenarnya. Contohnya kita pergi ke bazar Ramadan pada hari ini, kita pastikan kita dah bersihkan meja, kita dah bersihkan alat untuk kita punya air, kita punya tong ais, kita punya papan pemotong. Kita jadikan dia checklist. Bila kita dah buat, kita tick setelah laksanakan. Bila kita dah simpan pun, kita boleh tick, kita simpan tarikh sekian-sekian, pada label tu kita tulis label hari ini untuk disimpan, untuk digunakan pada esok hari. Itulah melaksanakan kendirilah. So apabila pengusaha bazar Ramadan mengamalkan budaya 3M ni, saya dapat saya percaya bahawa keracunan makanan itu dapat dielakkan dengan lebih teratur lagi dan lebih baik. Baik, itu pembudayaan 3M yang cuba kita terapkan
terapkan khususnya dalam kalangan pengendali makanan khususnya dalam bulan Ramadan ini. Dan selepas ini kita nak ketahui juga apa peranan pengguna, bagaimana kita boleh memilih pengendali-pengendali ataupun peniaga-peniaga makanan yang mempunyai persekitaran yang bersih dan sebagainya. Semuanya selepas ini. Kita akan berehat seketika, kembali bersama kami dalam Diari Rawat seketika nanti. Tebatan banjir dipermainkan dalam sosial media. Anwar kata batal, kemudian teruskan macam ini main. Yang saya batal apa? Saya batal kelulusan. Sebab apa saya batal? Sebab rundingan terus. Saya tanya Kementerian Kewangan, dia kata kos terlalu tinggi. Saya kata pasal apa lulus? Terpaksa lulus. Sebab apa? Sebab fatwa. Ni fatwa mufti baru. Kalau tak ada tender, buat semula. Sebab itu bila saya umum, Johor satu projek, Sungai Golok Kelantan tertangguh. Next phase. Tetapi bila kita selamatkan dana dengan tender, saya sambung Johor ada 2 projek dan Tebatan banjir Kelantan Sungai Golok saya segerakan. Bukan bagi saya bukan soal politik, orang seksa dengan banjir ini. Tapi sebab apa? Sebab kita boleh tender. Sebab apa? Kita selamatkan bilion ringgit wang rakyat daripada dia masuk akaun parti dan akaun peribadi. Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kaki tangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Hujung bulan lagi, duit yang dicari tidak memadai. Belanja setiap hari, FEN di sini, teman yang sejati dengan ikhlas hati membantu anda berdikari. Sama-sama mendidik diri, bijak-bijak urus wang dengan informasi. Suka duka bersama kita tempuhi. Jangan-jangan jadi mangsa penipuan. Hati-hati apabila buat keputusan. Sama-sama didiklah diri dengan FE Network Financial Education Network agar anda bijak wang dalam segala aspek kewangan. Layari fenetwork.my atau kunjungi kami di Facebook, Instagram dan YouTube. Segalanya duit best dengan FEN. Anda mahu berbayar internet mudah alih pada harga yang murah? Satu lagi inisiatif kerajaan perpaduan di bawah KKD untuk golongan B40, penjimatan 22% dengan harga RM69 sebulan, berkelajuan 30 Mbps bersama data tanpa had. Pakej perpaduan internet semuanya ada untuk anda bermula Mac 2023. Pakej perpaduan internet untuk semua. Baik penonton, kembali bersama kami dalam Diari Rawat untuk ruangan terakhir untuk kita membincangkan berkenaan aspek keselamatan makanan dalam bulan Ramadan ini. Okey, kalau tadi kita banyak membincangkan berkenaan panduan untuk pengendali makanan. Sekarang ini mungkin kita boleh membicarakan juga dari sudut pengguna bagaimana mereka boleh memainkan peranan untuk memilih juadah berbuka puasa yang selamat dan berkualiti. Okey, Munawar dan nilai ini sebenarnya tahun ini kita ada satu slogan yang kita sebenarnya war-warkan kepada semua rakyat Malaysia dan juga semua pengguna lah, iaitu sama-sama kita perhati dan pilih. Jadi saya sarankan kepada semua rakyat Malaysia yang menonton pada hari ini, apabila ke Bazar Ramadan, perhati dan pilih dahulu. First kali kita tengok ke Bazar Ramadan tu kita target nak makan apa. Contohnya kita nak beli roti john lah. Contohnya kita pergi ke kedai roti john, kita tengok dahulu pemakaian dahulu, apa yang dipakai oleh pemilik makanan tersebut. Tengok pemilik makanan tersebut semua memakai pakaian lengkap, pakaian pelindung dirinya adalah sangat betul dan lengkap. Kemudian tengok pula makanan yang disediakan. Adakah ini bertutup? Adakah ia disimpan pada pembungkusan yang betul? Adakah ia disimpan pada suhu yang betul? Itulah kita kena perhati dan pilih. Kemudian bila kita perhati dan pilih dengan betul, kita kena pastikan bila kita sampai di rumah, sebelum kita menjamah makanan, kita hendaklah mengamalkan lihat, hidu, rasa. Sebelum berbuka puasa tu janganlah terus
makan sebanyak yang mungkin. Rasa sedikit dahulu makanan tersebut, sekiranya tiada rasa yang kurang ataupun lain daripada yang lain, boleh teruskan. Sekiranya ada rasa yang mungkin lain daripada yang sepatutnya, hendaklah dimaklumkan ataupun boleh dibuat aduan. Di sini saya nak sarankan sebenarnya Munawar dan juga lain ni. Sebenarnya kita di Jabatan Kesihatan Wilayah Persatuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia pada 2 Ramadan yang lepas telah pun melancarkan Ops Bazar Ramadan di Putrajaya, Presiden 3 Putrajaya, dan kita punya Yang Berhormat Menteri Kesihatan telah melancarkan satu QR Code aduan. Dan ini inisiatifnya dimulakan di Bazar Ramadan Putrajaya dan telah pun diteruskan ataupun dibuat juga di negeri-negeri lain. Jadi sekiranya anda berada di Putrajaya, anda boleh mencari QR code kita yang diletakkan di ruangan persekitaran Bazar Ramadan tersebut, boleh buat aduan sekiranya ada masalah ataupun anda terpandang isu-isu keselamatan makanan di Bazar Ramadan tersebut. Sangat mudah. Kita laksanakan QR code ini supaya kita dapat menyelesaikan aduan tersebut dengan lebih responsif, dengan lebih pantas, dan kita dapat memberikan maklum balas kepada pihak penggaduh itu dengan kadar lebih cepat. Dan seterusnya dapat mengelakkan keracunan makanan lah. Ya, bawa sini bagaimanakah respons daripada para pengguna? Okey, responnya baik, tapi setakat ini sebenarnya untuk QR code tersebut kita sebenarnya belum terima aduan lagi. Oh, ya ke? Ya. Saya dapat lihat ini daripada 2 aspek lah sebenarnya. Kita Bazar Ramadan itu sendiri telah pun mengamalkan amalan kebersihan yang baik sebenarnya, dan ianya telah menjadikan pengguna mungkin berpuas hati dengan Bazar Ramadan tersebut. Di sini kita dapat lihat kita pun sentiasa menjalankan, KKM sendiri menjalankan pemantauan Ops Ramadan, pemeriksaan terhadap premis-premis Bazar Ramadan tersebut untuk memastikan mereka sentiasa mematuhi peraturan-peraturan kebersihan makanan 2009 yang telah kita tetapkan. Okey, berkenaan dengan pengendalian makanan turut diambil kira juga adalah aspek persekitaran. Khususnya ialah kita sudah maklum sekarang ini ada aspek kebersihan persekitaran melibatkan lipas, tikus dan juga lalat. Jadi itu merupakan satu perkara yang mungkin kita boleh ketengahkan dan kita war-warkan kepada masyarakat. Betul. Lipas, lalat, tikus ni saya kata adalah lilati. Kita sebut lilati lah sebenarnya. Sebab itulah kita lihat kalau pengusaha-pengusaha Bazar Ramadan khususnya, kawasan Bazar Ramadan tersebut hendaklah terlebih dahulu bebas daripada sebarang bentuk pencemaran. Haruslah jauh daripada sebarang punca pembuangan sampah ataupun peternakan haiwan untuk mengelakkan daripada datangnya lalat, lipas, tikus yang boleh mencemarkan makanan di situlah. Jadi sebenarnya apa yang kita boleh laksanakan sebagai pengusaha Bazar Ramadan ataupun pengguna sendiri, sila pastikan anda menutup makanan anda sesempurna yang mungkin untuk mengelakkan daripada sebarang hinggapan lalat kepada makanan anda lah yang anda jual. Jadi itulah pada saya perkara yang perlu diutamakanlah oleh pengusaha Bazar Ramadan sendiri dan juga pengguna yang memerhati dan juga pilih makanan tersebut. Lihat, hidu, rasa tu pastikan selepas berbuka lah. Ya, betul. Perhati dan pilih dahulu. Berbuka pula. Okey, mungkin ada sedikit kata-kata nasihat kepada masyarakat sebagai kesimpulan kita pada malam ini secara ringkas. Okey, Munawar dan juga Ilaini, sebenarnya kita di bulan Ramadan ini sebenarnya kita telah tunggu bulan Ramadan ini daripada setahun yang lalu sebenarnya. Dan kita hendak memastikan bulan Ramadan kita ini berjalan dengan lancar dan baiklah. Dan dengan itu kita haruslah mengelakkan daripada berlakunya sebarang keracunan makanan yang boleh sebenarnya membunuh dan juga mengganggu Ramadan kita. Dan di sini saya nak memaklumkan juga sebenarnya Kementerian Kesihatan Malaysia sangat mengalu-alukan sebarang cadangan, komen ataupun aduan daripada pihak pengguna sendiri, dan aduan tersebut boleh disalurkan dalam sistem pengurusan aduan awam Kementerian Kesihatan Malaysia di laman web moh.spab.gov.my, dan juga boleh lawati kita punya laman sesawang www.fsq.moh.gov.my untuk informasi yang lebih lanjut. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Encik Syamil A. Samad yang merupakan pegawai teknologi makanan untuk kita berbicara berkenaan keselamatan makanan pada bulan Ramadan. Sangat penting untuk kita war-warkan kepada orang ramai luar sana untuk kita menggunakan kuasa membeli yang ada pada diri kita. Kita membeli makanan pada premis yang bersih sahaja. Bukan itu saja, kerana keracunan makanan sangat penting terutama kepada kanak-kanak dan juga pada warga emas. Okey, baiklah. Kita dah sampai ke penghujung siaran. Jangan lupa untuk saksikan siaran ulangan kami di TV1 setiap hari Khamis jam 3.05 petang. Pada hari Rabu di saluran berita RTM pada jam 3.05 petang. Sampai di sini saja. Saya Munawar Azmi. Dan saya Leni Borhan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.